Dalam meniti arus kemodenan ini, penyebaran maklumat amat penting dalam kalangan masyarakat terutama para pelajar sekalian. Menurut beberapa kamus umum, maklumat merupakan sebuah data, bahan dan juga pengetahuan am terhadap sesuatu perkara. Maklumat juga boleh dikategorikan sebagai data yang tersusun dalam satu struktur yang mempunyai makna. Pengurusan maklumat boleh dikategorikan sebagai proses mengenal pasti, klasifikasi, pemeliharaan dan pemansuhan sesuatu maklumat. Pada masa yang sama, maklumat juga merupakan konsep sistem di mana sesebuah organisasi menghasilkan, memiliki dan menguruskan satu rangkaian maklumat. Manakala penyebaran maklumat bermaksud memberi maklumat ataupun pengetahuan kepada umum supaya ilmu tersebut sampai ke pengetahuan orang ramai ataupun sesebuah organisasi tanpa maklum balas secara langsung. Namun adalah sangat penting bagi masyarakat terutama sekali para pelajar sekalian untuk menerapkan etika dalam penyebaran maklumat dalam kalangan mereka. Hal ini kerana ianya boleh menimbulkan ketidakpastian ataupun berita palsu sekiranya maklumat yang disebarkan tidak tepat ataupun tidak sahih. Malah, menyebarkan maklumat secara beretika juga dapat menjamin keselamatan, privasi dan juga integriti seseorang. Sekiranya penyebaran maklumat tidak ditapis terlebih dahulu, ianya akan memberi risiko kepada pendedahan maklumat-maklumat peribadi seperti alamat rumah, nombor telefon, nombor kad pengenalan, nombor kad bank dan juga lain-lain lagi. Antara objektif kajian bagi tugasan yang kami lakukan yang pertama sekali ialah mengenal pasti penyebaran maklumat secara beretika dapat menjamin kelestarian hidup bermasyarakat. Pada masa kini, penyebaran maklumat sangat penting kerana ianya dapat menjamin keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Ibu bapa, guru-guru serta pendidik di luar sana hendaklah memberikan pendedahan awal tentang penerapan etika dalam diri anak-anak muda pada zaman sekarang. Hal ini dapat memastikan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat terjaga dan dapat memelihara hubungan baik antara satu sama lain walaupun berbeza dari segi agama, kaum, maupun adat istiadat. Objektif kajian yang kedua ialah menganalisis tahap penyebaran maklumat dalam kalangan masyarakat supaya dapat mengurangkan penyebaran berita palsu dan melindungi privasi serta keselamatan maklumat. Masyarakat hendaklah menerapkan etika dalam diri mereka agar tingkah laku mereka sentiasa terjaga sekiranya ingin melakukan sebarang tindakan yang boleh melibatkan nama baik diri sendiri, keluarga serta negara. Bukan itu sahaja, etika juga memainkan peranan penting dalam setiap tindakan yang dilakukan kerana mereka dapat membezakan maklumat yang disebarkan adalah benar ataupun palsu. Sekiranya maklumat tersebut sahih, maka mereka seboleh-bolehnya menyebarkan maklumat secara percuma tanpa adanya tujuan untuk mengaut keuntungan daripada orang sekeliling. Lebih-lebih lagi apabila maklumat tersebut mengandungi data-data peribadi yang boleh menyebabkan pencerobohan privasi seseorang. Objektif kajian terakhir ialah merumus bahawa penyebaran maklumat secara beretika dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan kejujuran terhadap penyebaran maklumat dalam kalangan masyarakat. Tidak dinafikan lagi bahawa penyebaran maklumat secara beretika ini dapat membuka mata pelbagai pihak bahawasanya terdapat banyak manfaat yang boleh mereka perolehi. Antaranya ialah mereka menjadi seorang yang lebih bertanggungjawab dan berhati-hati dalam menyebarkan maklumat. Di samping itu, apabila seseorang itu menerima sesebuah maklumat ataupun berita, perkara yang paling utama yang perlu dilakukan adalah dengan mengenal pasti dari mana sumber berita itu, tujuan penyebaran maklumat dan kesan baik dan buruk kepada masyarakat umum. Dengan menggunakan pemikiran secara analitikal ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu dalam mengenal pasti kesahihan berita berkenaan. Seterusnya adalah sumbertan karya. Pada bahagian ini akan dibincangkan tentang penyebaran maklumat secara beretika bagi menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti dalam sesebuah komuniti, masyarakat maupun negara. Umum mengetahui penyebaran maklumat telah menjadi sebahagian daripada kepentingan dalam masyarakat moden. Dalam era digital di mana akses ke informasi semakin mudah, penting bagi kita untuk memastikan bahawa penyebaran maklumat dilakukan secara beretika. Ini diperlukan untuk menjaga keselamatan, privasi dan integriti setiap individu secara keseluruhannya. Oleh itu, kajian ini akan membincangkan betapa pentingnya membangunkan penyebaran maklumat yang beretika dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan jaminan dan sokongan yang diperlukan. Oleh itu, menurut kajian yang dibuat oleh Nur Azrinah Haji Muhammad bersama Dr. Muhammad Nur Hafiz Hashim berkaitan komunikasi, kesan penyebaran maklumat dan kesahihannya dalam kalangan pengguna media baharu, mereka menyatakan bahawa komunikasi manusia memainkan peranan penting dalam mengenali peluang yang ada serta bagi melindungi pelbagai persekitaran daripada pelbagai ancaman yang sedia ada maupun akan datang di kemudian hari. Tambahan pula, ianya juga berperanan dalam meningkatkan pengetahuan individu dan masyarakat dalam kehidupan bersosial. Melalui komunikasi serta penyebaran maklumat yang betul, manusia dapat memperoleh informasi tentang peristiwa yang telah dan akan berlaku serta dapat menyebarkan pengetahuan dengan mudah melalui aplikasi di hujung jari. Di samping itu, komunikasi juga memungkinkan perkembangan ilmu, pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman peribadi, informasi dari lingkungan sekitar dan metod pengamatan yang dipelajari. Dalam ringkasan, komunikasi manusia adalah kunci untuk memahami, memanfaatkan dan melindungi peluang serta meningkatkan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat.
Seterusnya, bergerak kepada metodologi kajian bagi mendapatkan hasil kajian yang baik. Kajian ini telah dijalankan lagi dengan menggunakan banyak sumber-sumber yang boleh didapatkan. Semua kaedah yang telah dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data dan maklumat yang berkaitan dengan keperluan kajian kami, iaitu berkaitan pengurusan maklumat secara beretika, dapat menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti. Antara sumber yang digunakan ialah sumber primer dan sumber sekunder. Pertama sekali, kaedah soal selidik telah digunakan melalui platform Google Form bagi mendapatkan maklumat tentang pandangan orang ramai terhadap pengurusan maklumat secara beretika, dapat menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti. Soal selidik menggunakan sumber primer ini memberikan sebanyak 3 soalan yang berkaitan tajuk kami yang akan dijalankan. Jadi, telah diedarkan soalan tersebut menggunakan platform ini secara rawak untuk mendapatkan pendapat yang lebih variasi. 3 soalan yang diberikan tersebut adalah yang pertama, adakah anda setuju tentang penyebaran maklumat secara beretika dapat menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti? Yang kedua, bagaimana penyebaran maklumat secara beretika dapat menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti? Dan yang terakhir ialah penyebaran maklumat telah bergerak semakin berleluasa pada zaman ini. Apakah kriteria yang perlu ada di dalam diri individu pada masa ini dalam menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti? Selain itu, kajian lepas juga salah satu metodologi kajian yang kami lakukan melalui sumber sekunder. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut dan mendapatkan data dan maklumat berkenaan kajian yang dijalankan. Sebagai contoh, kesan-kesan yang akan dihadapi oleh masyarakat jika tidak mengambil penting etika pengurusan maklumat yang betul. Seterusnya, melalui kajian lepas yang dilakukan ini juga adalah untuk mengupas dan mengetahui tentang kesedaran orang ramai terhadap etika pengurusan maklumat yang betul. Di samping itu, kajian ini juga dijalankan dengan menggunakan sumber-sumber daripada kaedah perpustakaan atau bahan-bahan perpustakaan. Kaedah ini telah digunakan melalui bahan-bahan yang ada di dalam talian, iaitu buku-buku rujukan, jurnal-jurnal dan artikel yang telah diterbitkan yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan, iaitu pengurusan maklumat secara beretika dapat menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti supaya kami dapat menggunakan dan membandingkan maklumat dan data yang ada. Setelah menjalankan metodologi kajian, antara dapatan dan pembincangan yang kami dapatkan adalah etika pengurusan maklumat merupakan salah satu perkara yang wajar bagi setiap orang mengetahuinya, terutamanya pada zaman ini. Hal ini demikian kerana perkara ini selari dengan arus kemodenan globalisasi dunia yang semakin meningkat dari masa ke masa. Etika pengurusan maklumat adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita kerana ia juga diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti semasa belajar, bekerja dan sebagainya. Mengambil kira teknologi-teknologi yang wujud dan tidak dapat dicanggah lagi kemodenannya, sebagai contoh media sosial. Jika dilihat secara kasar dan menyeluruh, kemodenan ini memberikan banyak manfaat. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat Islam terutamanya yang menyalahgunakan kemudahan ini. Sebagai contoh, mereka yang membuat dan menyebarkan maklumat palsu, menggodam laman web sehingga memberi kesan kepada keselamatan, privasi dan integriti individu. Hal ini sudah pastinya berpunca daripada kurangnya ilmu di dalam etika pengurusan maklumat. Banyak kajian-kajian lepas yang telah dijumpai oleh kami yang menekankan bahawa penyebaran maklumat yang beretika harus mengutamakan ketelitian, kejujuran dan integriti yang tinggi. Oleh itu, masyarakat wajar sedar akan hal yang menyedihkan ini kerana perkara ini sangat membimbangkan. Hal ini dikuatkan lagi dengan jawapan-jawapan yang telah diterima daripada soalan yang diedarkan, di mana boleh dikatakan hampir semua responden kami bersetuju dengan soalan pertama bahawa pengurusan maklumat secara beretika dapat menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti. Berdasarkan hasil dapatan ini, boleh dikatakan juga ianya selari dengan objektif pertama kami, iaitu mengenal pasti penyebaran maklumat secara beretika dapat menjamin kelestarian hidup bermasyarakat. Juga, kebanyakan masyarakat masih menitik beratkan etika dalam pengurusan maklumat dapat dilihat bahawa mereka sangat mementingkan kesasihan sesuatu maklumat, privasi informasi dan banyak lagi. Responden juga berfikiran bahawa sifat kejujuran, amanah dan tanggungjawab memainkan peranan penting dalam mengurangkan penyebaran berita palsu dan melindungi privasi serta keselamatan maklumat. Hal ini selari dengan objektif kedua kami yang ingin menganalisis tahap penyebaran maklumat dalam kalangan masyarakat supaya dapat mengurangkan
penyebaran berita palsu dan melindungi privasi serta keselamatan maklumat. Akhir sekali, dapatan terakhir yang kami berjaya dapatkan ialah penyebaran maklumat secara beretika sememangnya dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan kejujuran terhadap penyebaran maklumat dalam kalangan masyarakat. Ini kerana untuk menguruskan maklumat secara beretika pada masa ini memerlukan nilai-nilai murni dan kesedaran rasional dalam diri setiap individu. Melalui ini, kita dapat melihat dan menilai bahawa sikap rasional dan nilai murni itu dapat dibentuk jika mengamalkan etika pengurusan maklumat yang betul. Dapat disimpulkan juga, objektif yang ketiga iaitu merumus bahawa penyebaran maklumat secara beretika dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan kejujuran terhadap penyebaran maklumat dalam kalangan masyarakat dapat dibuktikan. Antara cadangan yang boleh dipertimbangkan untuk menjamin dan menyokong keselamatan, privasi dan integriti dalam penyebaran maklumat ialah dengan merancang terlebih dahulu apakah maklumat yang mereka sedang cari. Dengan adanya perancangan tentang apakah topik utama berkenaan maklumat yang ingin diketahui, dengan merancang dari permulaan juga dapat memberi faedah yang lain seperti pengakses maklumat boleh membaca maklumat yang mereka telah cari dengan lebih terperinci untuk mudah difahami tentang sesuatu perkara dan boleh mengenal pasti apakah maklumat tersebut dari sumber yang sahih ataupun tidak. Seterusnya, dalam menyebarkan maklumat kepada orang awam melalui laman sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain, orang awam tidak digalakkan untuk menyampaikan maklumat yang tidak sahih. Hal ini kerana dengan penyebaran maklumat yang tidak sahih ini akan menyebabkan keraguan pengakses maklumat sendiri kerana sudah pasti maklumat yang palsu dapat mengganggu keselamatan diri mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyatakan bahawa ingatlah ketika kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kamu kata dengan mulutmu apa yang kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya suatu yang ringan padahal di sisi Allah adalah besar. Sikap tanggungjawab itu perlulah ada di dalam diri masyarakat sebagai tanda untuk memainkan peranan tentang perkara yang boleh diambil cakna pada masa akan datang. Selain itu, penting bagi setiap pengakses maklumat untuk mengetahui cara mengakses maklumat dengan betul. Sekiranya mereka sendiri tidak tahu hal ini akan merugikan diri mereka dengan telah percaya dengan hebohan-hebohan berita palsu yang telah disebarkan. Oleh itu, untuk memastikan maklumat berkenaan sahih ataupun tidak, pengakses maklumat sendiri boleh menanyakan hal tersebut kepada orang yang lebih pakar ataupun lebih sering membaca buku tentang cara mengetahui maklumat yang sahih, menggunakan kemudahan secara dalam talian untuk mengenal pasti tentang maklumat yang telah disebarkan. Akhir sekali, untuk memastikan bahawa maklumat yang akan dikongsi dapat memberi faedah kepada masyarakat, penulis sendiri harus meneliti setiap isi kandungan yang telah ditulis, adakah akan memenuhi kehendak pengguna ataupun tidak. Perkara ini sangat penting kerana untuk berkongsi maklumat dengan menggunakan media massa, bukan hanya 2 hingga 3 orang yang akan melihat maklumat tersebut, akan tetapi pada ketika ini sebanyak 75% rakyat Malaysia menggunakan internet sebagai sumber rujukan bagi mereka. Oleh itu, sebagai penyebar maklumat, anda perlu mengambil beberapa perkara supaya terlihat lebih cakna dengan integriti dan keselamatan masyarakat setempat. Hasil daripada kajian yang telah dilakukan oleh kumpulan kami mendapati bahawa maklumat ini sebenarnya boleh didapati dengan pelbagai cara seperti melajari di laman web atau pergi ke perpustakaan yang terdekat. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan maklumat dengan betul, setiap individu perlu menitik beratkan tentang etika pengurusan maklumat. Hal ini kerana untuk memastikan diri kita sendiri dapat dilindungi dari segi keselamatan, privasi dan integriti. Keselamatan diri kita sudah pasti lebih terjaga apabila maklumat yang telah disiarkan di media sosial adalah sahih. Walaupun teknologi sekarang telah melonjak naik kepada setiap mahasiswa, pelajar dan juga masyarakat, mereka perlu memastikan bahawa sebelum menyebarkan maklumat, mereka perlu mengetahui apakah maklumat tersebut sahih atau palsu. Oleh itu, penting bagi setiap individu mengetahui setiap etika yang diperlukan dalam menyampaikan maklumat bagi membuka minda mereka daripada tergolong daripada kalangan individu yang salah menggunakan teknologi pada masa ini. Dalam Islam juga ada menerangkan bahawa nilai dan etika setiap individu menjadi ukuran baik dan buruknya diri beliau. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka sedikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menipukan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan." Justru itu, sebagai umat Islam dan masyarakat perhatian tentang pengurusan maklumat, mereka perlulah menilai maklumat tersebut secara profesional pada zaman teknologi ini supaya negara kita dapat mewujudkan negara yang lebih harmoni.